Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap awak dah ready dengan buku teks dan latihan yang saya dah berikan kepada awak. Okey. Okey, kita tengok kita akan semak jawapan yang sepatutnya yang awak buat pada minggu lepas. Okey. So, ni jawapan dia. Okey. So, kalau tengok kepada skema jawapan ini, okey, kepada tengok soalan. Okey, perniagaan Seri Lobak menyimpan buku tunai runcit mengikut sistem panja. Baki buku tunai runcit 1 Mac ialah RM40. Urus niaga yang berlaku sepanjang bulan Mac adalah seperti berikut. Okey, terima sekeping cek daripada Ketua Juruwang sebagai bayaran balik tunai telah dibelanjakan pada bulan Februari 260. So kalau kita tengok kat sini, okey, Ketua Juruwang bagi kat kita 260. Kenapa 260? Sebabnya kat dalam bank, kat dalam kita punya, kat dalam peti cash kita ada RM40 sahaja. So sepatutnya dalam satu bulan ada berapa ringgit? So sepatutnya dalam sebulan mesti ada RM300. Okay, mesti ada RM300. Sebab itu kita kena top up 260 sahaja. Okey, kita tengok kat situ analisis bayaran. Okey, sampul surat RM8, alas meja, pewangi, surat khabar, minuman mesyuarat, stem, sampul surat, bunga meja pejabat, belanja membaiki tingkat pejabat, fail dan kertas karbon, gula dan kopi pejabat, belanja membaiki paip pejabat. Okey, analisis yang dia berikan adalah alat tulis, belanja pejabat, minuman dan pelbagai. Okey, so kita tak boleh nak tambah sendiri. Kalau tengok kat sini kita tak boleh nak tambah yang lain. Mesti ikut lajur yang dah dia berikan. Okey, dalam soalan pun, dalam kertas soalan peperiksaan pun, okey, memang dia berikan ikut lajur yang dia dah dinyatakan. Tak boleh, kita tak boleh nak tambah. So kita tengok jawapan. Okey, saya harap awak boleh besarkan lah, kalau tak nampak boleh besarkan. Okey, so baki yang ada dekat kita RM40. Kemudian Ketua Juruwang bagi kat kita bank 260. Okey. Okey, RM260. So kalau kita tengok jumlah dia adalah 300. So kita tengok kat sini sampul surat. Okey, sampul surat pembayaran RM8. Okey, kalau tengok kepada skema jawapan, dia letakkan di belanja pejabat. Okey, sebenarnya boleh juga letak di bahagian alat tulis. Okey, tapi sebenarnya yang paling tepat adalah belanja pos. Oleh kerana belanja pos tak ada di lajur yang dalam soalan ini, kita letakkan di belanja pejabat. Kalau awak letakkan di bahagian alat tulis pun saya terima. Okey, ini bergantung pada, ini adalah skema jawapan yang dalam buku teks. Okey, so kalau awak letak RM8 kat sini pun tak ada masalah. So boleh salah satu, okey, tak ada masalah. Okey. So boleh, saya boleh terima jawapan sampul surat, awak letak di alat tulis pun boleh, di belanja pejabat pun boleh. Either one lah, tak boleh lah dua-dua. Okey, tak boleh letak belanja pejabat pun letak RM8, dekat sini pun letak RM8. So tengok kepada jawapan. Maksudnya salah satu sahaja, tak boleh letak dua-dua. Okey, kemudian ni skema dia tak boleh ubah. Okey, alas meja. Okey, alas meja belanja pejabat lah RM25. Pewangi. Okey, pewangi RM28. Surat khabar dan majalah belanja pejabat. Minuman, okey, kategori minuman lah.
stem dan pen. Okey, stem dan pen ni sepatutnya kita akan masukkan ke dalam alat tulis. Sebenarnya yang paling tepat adalah post kan. Okey, stem mestilah post. Okey, tapi kita letak di belanja pejabat. Okey. Bunga meja pejabat, belanja pejabat, belanja membaiki tingkap, okey, fail dan kertas karbon, alat tulis, gula dan kopi, minuman, belanja membaiki paip, okey, belanja pejabat. Kemudian kita jumlahkan segala bahagian pembayaran. Okey, jumlahkan bahagian alat tulis, jumlahkan belanja pejabat, jumlahkan bahagian minuman. Okey, so yang ni pun dah jumlahkan bahagian pembayaran dapat 265. Okey, kemudian berapa lagi nak dapatkan 300? RM35. Okey, so duit kita tinggal RM35. So itu adalah baki hantar bawah. Kemudian baki bawah-bawah RM35. Okey. Okey, so baki hantar bawah, bawa ke bawah RM35. So bulan depan Kerani akan top up balik 265 nilai yang kita dah belanja pada bulan ini. Itu dinamakan sistem panja. Okey, itu yang kita panggil dia recoupment. Okey. So nanti yang ni saya akan attachkan kat dalam Telegram. So nanti awak boleh semak. Okey, siapa yang tak sempat nak buat, awak salin jawapan pun tak ada masalah. Asalkan awak buat. Jangan tengok saja. Awak ingat awak tengok saja boleh dapat ni. Boleh dapat ilmu tu terus masuk. Okey. So apa-apa pun mesti menulis, mesti cuba buat. Okey. So untuk hari ini dengar ke suara saya semua? Dengar. Macam baru bangun tidur je semua ni. Tadi ada kelas ke? Ada. Oh, tadi ada. Okey. So kita untuk hari ini, topik untuk hari ini kita akan sambung. Okey, tengok buku teks. Okey, tengok buku teks muka surat 132. Okey, tengok buku teks. Saya harap buku teks ada dengan awak. Okey, tengok buku teks muka surat 132. Ada ke buku teks dengan awak? Ada. Okey, so tengok semua macam duduk dalam selimut lagi je ni. Suara slow je masing-masing. Dah mandi ke belum ni? Okey, kita tengok muka surat 132. Okey, soalan selalunya soalan exam. Okey, kalau 10 markah atau 20 markah, okey, ataupun 25 markah, okey, dia akan menggabungkan soalan-soalan yang melibatkan dengan jurnal-jurnal yang kita dah belajar. Okey, so kita tengok kat sini pintasan minda 1. Okey, pada 1 Jun 2017, Puan Maziah memulakan perniagaan. So tengok apa-apa nak jawab soalan kita mesti baca dulu soalan. Okey, Puan Maziah memulakan perniagaan. So dia memulakan perniagaan Prima Elektrik. Enterprise yang menjual barang-barang elektrik. So kena tahu. Okay, kita buka bisnes, baru nak buka bisnes dan kita jual barang elektrik. Beliau membawa masuk modal sebanyak RM95,000 yang terdiri daripada premis, tunai di tangan, tunai di bank, alatan pejabat. Kemudian dia ada berikan dokumen-dokumen. Okey, yang pertama dokumen ini melibatkan tunai runcit. Kemudian resit rasmi asal. Ada invoice asal, ada invoice salinan. So bila tengok kat sini, so kita labelkan siap-siap. Okey? Kita labelkan siap-siap. Kita tengoklah. Okey, ada macam-macam jenis dokumen ni. Pening ni.
Okay. So kita tengok soalan. Okay, mana soalan dia? Okay, soalan dia adalah berdasarkan dokumen-dokumen perniagaan yang diberi, anda dikehendaki menyediakan jurnal am, jurnal belian, jurnal jualan, jurnal pulangan belian, jurnal pulangan jualan, buku tunai dan buku tunai runcit. Tengok kepada soalan ni. Ini selalunya soalan 20 markah atau soalan 25 markah. Kalau soalan 25 markah, dia adalah soalan wajib. Kalau soalan 20 markah adalah soalan pilihan. Okey, soalan pilihan maksudnya awak tak buat, awak boleh pilih. Tak tahulah nak buat yang ni. So awak boleh pilih buat soalan yang agak mudah. Tapi kalau soalan 25 markah, soalan wajib. Awak tahu ke, tak tahu ke, memang awak kena jawab soalan ni. Okey, so kalau tengok kepada soalan ni, dia suruh buat semua jurnal. So macam mana langkah yang pertama apa yang awak nak kena buat? Okay, kita kena labelkan setiap dokumen itu nak masuk kat mana. JA ke, JB ke, JJ ke, JPB ke, JPJ, buku tunai atau buku tunai runcit. Okay, so kita tengok kepada soalan mula-mula sekali. So kita tengok kat sini. Okey, dia berikan Puan Maziah memulakan perniagaan. Beliau membawa masuk modal sebanyak 95,000 yang terdiri daripada premis ini. Okey, so ini masuk mana? Okey, memulakan perniagaan. Memulakan perniagaan kita akan masukkan ke dalam JA. So kita labelkanlah kat sini JA. Okey, so nombor 1, dokumen yang pertama. Dokumen yang pertama adalah kerani akaun untuk tunai runcit. So apa ni? Ini dokumen apa yang, jurnal apa yang terlibat? Ini yang terlibat adalah buku tunai dan buku tunai runcit. Okey. So nanti kita tengok jawapan dia. Okey, buku tunai dan buku tunai runcit. So kita tulislah kat sini BT dan BTR. Okey, resit rasmi asal. Okey, resit rasmi asal. Okey, bukan berhutang. Okey, kita bayar sebabnya asal kan. Asal maksudnya kita bayar. Kalau kita bayar secara tunai, maksudnya ini kita masuk ke dalam BT. Okay, so kita labelkan dulu. Ini BT, ini BTR dan BT. Okay. So dokumen yang seterusnya adalah invoice asal. Okay, invoice asal. Invoice asal kita nak masuk kat mana? JB, JJ, JPB, JPJ, BT atau BTR ataupun jurnal am. Okay, invoice asal. Kita tengok balik. Invoice asal kita kena masukkan ke dalam JB, jurnal belian. Okey, kemudian invoice salinan. Invoice salinan kita akan masukkan ke dalam JJ. Okey, kemudian slip daftar tunai. Okey, slip daftar tunai. Okey, tak ada berhutang. Kita tak berhutang. Maksudnya masuk ke dalam buku tunai. Nota kredit asal. Okey, nota kredit asal. Apa dia? Jurnal pulangan belian sebab ada asal. Okey, kalau asal maksudnya dia adalah belian. Okey, nota kredit. Kalau JB, kalau jurnal belian dan jurnal jualan hanya melibatkan dengan invoice. Tapi ini adalah nota kredit. Nota kredit adalah pulangan. Cuma kita nak tahu dia pulangan belian atau pulangan jualan. So kalau dia pulangan belian, dia mesti ada asal. So ini adalah JPB. Bil tunai salinan. Bil tunai. Okay, dah terang-terang dia menggunakan tunai. So kita tulis dia masuk kat dalam BT. Resit rasmi salinan. Okay, resit rasmi menggunakan nombor cek. Tak ada hutang. So ini masuk kat dalam buku tunai. So yang ni resit rasmi asal. Masih lagi masuk dalam buku tunai. Okey, bil tunai asal masuk kat dalam buku tunai. Slip daftar tunai pun sama, buku tunai. Memo.
Okey, memo kat sini. Mengambil seunit mesin pengisar bernilai RM100 untuk tujuan promosi. Macam hari tu saya terangkan pasal ambilan. Okey, ambilan ni ada dua jenis. Satu ambilan peribadi, satu ambilan untuk kegunaan perniagaan. Kalau tengok kat sini, dia adalah untuk promosi. Masih lagi dalam perniagaan. Kita tak boleh nak buat debit ambilan. So kita mesti debitkan promosi dan kreditkan belian. Kenapa belian? Sebabnya ni adalah mesin pengisar ini adalah barang elektrik, barang yang kita jual, barang niaga kita. So memo ni kita nak letak kat mana? Jurnal belian, jurnal jualan, jurnal pulangan belian, jurnal pulangan jualan. Yang mana satu kita nak letak? Atau jurnal am. So kita letakkan. Okey, betul, pandai. Okey, jurnal am. Bagus. Maksudnya awak ingat lagi. Ada pun respon. Saya ingatkan saya bercakap seorang-seorang. Okey. Kemudian kita tengok kat sini kegunaan perniagaan. Okey, ini adalah apa ni? Kontra. Kalau kegunaan perniagaan maksudnya dia adalah kontra. Dia keluarkan cek. Okey, nak masukkan ke dalam tunai. Macam mana kita nak tahu dia keluarkan cek ni? Okey, ceknya dia dah dikoyakkan. Kita dapat keratan cek sahaja. Okey, sebab itulah kita katakan duit dekat dalam bank kita dah keluar. Okey, kemudian invoice salinan. Okey, invoice salinan JJ. Resit rasmi salinan. Okey, resit rasmi salinan, nombor cek. Okey, ini adalah buku tunai. Voucher tunai runcit, bayaran upah mencuci bilik mesyuarat. Ini pun buku tunai. Nota kredit salinan. Macam saya katakan tadi, kalau nota kredit itu adalah pulangan. Tapi kat sini ada perkataan salinan. So ini adalah jurnal pulangan jualan. Resit rasmi salinan. Okey, ada nombor cek. Ini adalah buku tunai. Okey, slip daftar tunai. Okey, ni nak masuk mana ni? Kedai alat tulis Ciah. Okey, buku tunai. Okey. Buku tunai apa? Kita tengok nilai dia Buku tunai runcit. Okey, so kita tengok dia punya ni. Okey. Voucher pembayaran, buku tunai, invoice asal, jurnal belian. So bila kita dah labelkan, okey, sekarang kita masukkan. Okey, ni jawapan dia. Okey, so ini yang tadi tu, memulakan perniagaan. Okey, memulakan perniagaan dia tak nyatakan kan dalam soalan tadi. Soalan ni. Okey, dia tak nyatakan modal berapa. Okey, dia nyatakan modal dia berapa. So, bolehlah awak buat. Okey, kita tengok jurnal am. Okey, kita masukkan premis, tunai, bank, alatan pejabat. Okey, di bahagian debit, modal di bahagian kredit. Okey, ingat balik macam mana nak buat jurnal am. Okey, jangan lupa mesti ada kenyataan, keterangan. So ni markah dia, ni akan dapat 1, ni akan dapat 1 dan yang ni akan dapat 1. Kemudian ada lagi kan jurnal am. Okey, ada promosi dan ada belian. Okey, yang ni yang saya nyatakan tadi, ambilan barang untuk kegunaan perniagaan. Okey, dan kemudian awak masukkanlah macam biasa. Okey, yang mana yang melibatkan jurnal belian, awak masukkan dalam jurnal belian. Yang mana awak masukkan dalam, mana yang melibatkan dengan jurnal jualan, awak masukkan dalam jurnal jualan, jurnal pulangan belian, jurnal pulangan jualan. Okey, dan kemudian awak masukkan mana yang melibatkan dengan buku tunai. Banyak kan tadi yang saya sebut pasal buku tunai. Dan masukkan dalam buku tunai runcit. Yang melibatkan buku tunai runcit tu yang melibatkan nilai yang kecil-kecil. Nilai yang kecil-kecil. Okey, contohnya pen, pensel, pewangi, upah cuci dan file. Okey, masukkan ke semuanya. Okey, macam ni lah soalan yang melibatkan dengan 25 markah. Okey, so untuk this week, untuk hari ini,
saya tak berikan awak latihan, just saya nak awak fahamkan dulu, okey, macam mana nak buat ni. Okey, praktis dulu, tengok dulu satu-satu. Okey, cuba buat, tengok contoh ini. Okey, dan hari Khamis baru kita mulakan dengan latihan gerak kerja 1. Okey, so macam mana? Boleh ke? Tak faham nanti boleh tanya saya. Ataupun awak boleh tengok berulang kali yang saya nyatakan dalam Meet ini. Okey, boleh semua? Boleh. Okey, so Boleh. Kak, itu sahaja kelas kita hari ini. Jangan lupa jangan lupa tanda kehadiran, dan kemudian kalau ada masalah boleh PM saya. Siapkan dulu latihan yang saya berikan hari tu. Okey, hantar, sebab yang hantar pada saya hanya 2-3 orang sahaja. Okey,